Baik kelas, hari ini kita akan belajar tajuk elektrik. Hari tu cikgu tunjuk kat awak elektrik juga, tapi yang tu yang ketiga. So ada banyak lagi lah dia punya, orang kata level dia tu tinggi sikit. So kita patah balik ke level kita, iaitu tajuk keelektrikan dan kemagnetan. Okay, setakat sekarang ni boleh nampak tak cikgu punya slide? Boleh Boleh. cikgu. Okey. Okay, sambil cikgu mengajar tu, awak boleh rujuk juga nota yang awak dah tulis dan awak boleh buat tambahan untuk nota awak. Okey. Okay, terima kasih kepada Cikgu Nur Azila kerana menyumbangkan PowerPoint ni kepada kita. Dalam tajuk ni kita akan membahagikan dia kepada dua bahagian utama, iaitu keelektrikan dan kemagnetan. Untuk tajuk keelektrikan ni kita berkenalan dulu dengan bentuk-bentuk tenaga. So apa dia tenaga? Tenaga ni adalah semua benda hidup, kat dunia kita perlukan dia. Macam kita nak bergerak, nak bercakap, nak bernafas, semua perlukan tenaga. Kenderaan yang bergerak, lampu yang menyala, malah kucing yang sedang tidur juga menggunakan tenaga. So tenaga bermaksud keupayaan untuk melakukan kerja. So kalau awak tak ada tenaga, maksudnya awak tak ada upaya untuk melakukan kerja. So pagi ni awak larat tak nak buka awak punya phone? Awak kuat tak nak buka buku awak? So awak ada tenaga tak hari ni? Ada. Ada, bagus. Kalau awak tak ada tenaga, nak bernafas pun tak larat lah. Okey, pelbagai kegunaan dan keperluan tenaga. Manusia ni dia gunakan tenaga contohnya untuk berlari, berjalan. Tumbuhan pula memerlukan tenaga yang datang daripada matahari. Maksudnya dia kena ambil tenaga daripada matahari untuk dia nak buat makanan dia. Tenaga yang datang daripada matahari ni dalam bentuk cahaya. So dia akan buat fotosintesis supaya dia dapat makanan dan dia boleh terus hidup. Makanan dia yang lebih tu kita yang akan makan pula, sebagai ubi, buah. Kereta memerlukan tenaga daripada bahan api untuk bergerak. Jadi kalau tak ada minyak, tak adalah tenaga untuk kereta bergerak. Cahaya daripada lampu pula dihasilkan oleh tenaga. Daripada mana? Tenaga elektrik. Okay, kita nak tengok ada pelbagai bentuk tenaga. Tenaga yang pertama adalah tenaga bunyi. Yang kedua ialah tenaga keupayaan graviti. Kita tak sebut tenaga graviti. Kita ada sebut perkataan keupayaan. Maksudnya dia rasa nak jatuh. Macam buah nyok duduk atas pokok. So keupayaan dia untuk jatuh tu kita panggil dia tenaga keupayaan graviti. Seterusnya adalah tenaga nuklear. Okey, jom kita tengok lagi berbagai bentuk tenaga lain, iaitu tenaga kinetik yang melibatkan pergerakan, tenaga keupayaan elektrik. Tadi cikgu ada sebut dah tenaga keupayaan, tapi tadi tenaga keupayaan graviti. Maksudnya ia melibatkan keupayaan nak terjatuh ke bawah. Kalau keupayaan elektrik, keupayaan dia untuk dia kembali ke bentuk asal. Lepas awak letak getah ke apa kan, awak tarik elastik ke, tarik getah ke, bila nak patah balik tu, dia ada satu tenaga, iaitu tenaga keupayaan elektrik. Seterusnya adalah tenaga haba. Tenaga elektrik, tenaga cahaya dan tenaga kimia. Kita akan pergi satu-satu. Cikgu nak yang pertama ni Vanisha baca sumber tenaga. Matahari, angin, air, ombak. Okay, terima kasih Vanisha. So kita ada pelbagai sumber tenaga. Paling senang sekali, semua tempat boleh dapat ialah matahari. Okey, yang kedua ialah angin. Ya, Pak. Kemudian phone cikgu tu. Cikgu kena guna phone dan kena guna laptop. Sebab laptop cikgu tak boleh guna mic, dah rosak. Okey, patah balik. Okey, ini bentuk tenaga. Sumber tenaga tadi datang pada matahari, angin dan air, ombak. Yang popular di Malaysia ni ialah matahari dan air. Okey, sebab setiap masa kita ada matahari, dia panas.
dan satu lagi adalah air. Cuma untuk matahari ni walaupun kita ada cukup masalahnya kita tak ada cara untuk kita nak hasilkan tenaga haba tu dah simpan dengan baik. Masih dalam proses kajian dan ada tempat yang dah buat tapi masih belum secara meluas. Selain daripada tu, sumber tenaga dari jisim, bahan api fosil, bahan api radioaktif dan geotermal. Siapa yang dah masuk kelas minggu lepas, dia dah pernah dengar lah benda-benda yang cikgu sebut ni. Betul tak? Siapa yang masuk minggu lepas? Betul kan? je. So hari ni macam kita ulang-ulang balik lah. Tapi kita akan fokus kepada hari ni kepada cas kepada tajuk elektrik yang bermula dengan cas elektrostatik. Apa yang dimaksudkan dengan cas elektrostatik? Bila kita sebut kata elektro, maksudnya dia ada elektrik lah. Tapi statik maksudnya dia hanya mengalir dalam objek itu saja. Kalau dia boleh mengalir keluar daripada objek, itu elektrik. Kalau dia duduk dalam objek tu saja, nama dia elektrostatik. Contoh pada mudah cikgu bagi kat awak ialah, kalau macam kita pergi Tesco kan, awak tolak troli lama-lama, troli tu ada cas. Kita tak sedar tau sebab kita tengah pegang. Sekali mak awak main pegang troli tu ataupun pegang awak, dia macam terkena lonjatan. Rasa macam kena shock. Sakit lah mak awak tu, rasa macam aduh. Itu yang kita panggil dia elektrostatik. Maksudnya ada cas yang terkumpul di objek yang tak mengalir ke tempat lain. Kenapa jadi macam tu? Sebab tayar troli tadi adalah getah. So bila kita gerakkan troli, dia ada geseran dengan udara dan geseran dengan udara tu akan menghasilkan cas yang sama. Cas yang sama tadi akan dikumpulkan di troli, menyebabkan cas-cas yang banyak tadi tu berbeza sangat dengan orang yang nak pegang dia. Lagi banyak perbezaan, lagi banyak renjatan akan berlaku. So, dia cas elektrostatik. Siapa nak baca? Kuhan. Kuhan, baca Kuhan. Okey cikgu. Cas elektrik terdiri daripada cas positif dan cas negatif. Daya tarikan Bukan dan gas, daya cas. Cikgu. Cas negatif. Daya tarikan dan daya tolakan antara cas elektrik dikenali sebagai dalam elektrostatik. Apabila dua bahan yang berlainan jenis digosok bersama, hanya elektron yang dipindahkan daripada satu bahan ke satu bahan yang lain, manakala proton tidak bergerak. Okey, terima kasih. Tadi Kuhan sebut cas elektrik ni ada dua. Satu yang bentuk tambah ni, kita panggil dia cas positif ataupun proton. Macam proton saga pula kan. Proton ni maksud dia positif. Yang kita nampak bentuk tolak-tolak ni, warna-warna biru ni, dia negatif. Negatif kita tak panggil dia proton lah. Proton positif, negatif kita panggil elektron. Okey, elektron. Tak maaf lah, hari ni cikgu tak nak tulis. Pen cikgu suami cikgu guna. Okey, daya tarikan dan daya tolakan antara cas elektrik dikenali sebagai daya elektrostatik. Kita kena faham, cas yang sama dia tak suka. Cas positif kalau dia jumpa dengan positif, dia akan tolak. Manakala cas negatif kalau jumpa dengan positif, tak sama kan, dia akan menarik. Dia seolah macam orang lelaki orang perempuan lah. Orang lelaki akan tertarik suka dekat orang perempuan. Tapi kalau orang lelaki suka dekat orang lelaki, dah pelik lah tu. Jadi daya yang wujud antara positif dan positif, negatif ataupun positif negatif ni, dia akan hasilkan daya tarikan atau daya tolakan. Daya ni lah yang kita panggil dia daya elektrostatik. Apabila dua bahan yang berlainan jenis digosok bersama, hanya elektron yang dipindahkan daripada satu bahan ke satu bahan yang lain, manakala proton tidak bergerak. Maksudnya kalaulah kita tolak troli dekat pasaraya Tesco tu, kita tolak troli kuat-kuat, maksudnya ada geseran antara troli dengan udara. Jadi bila ada geseran, hanya elektron saja yang akan dipindahkan.
Jadi nanti kita akan nampak proton akan tinggal kat situ, tak bergerak. Elektron dia makin keluar. Ataupun elektron lain akan makin masuk. Jadi bila ada perbezaan cas yang banyak, wujudlah daya, iaitu daya elektrostatik. Jom kita tengok yang cikgu sebut tadi. Cas yang sama ni ialah cuba abang kat cikgu yang dia bentuk tambah ni positif ke negatif? Positif ke negatif bentuk tambah ni? Positif. Positif. Okey, nama positif ni apa dia? Apa nama dia? Proton. Ya, bagus. Cikgu tak ada pen lah, minta maaf. Cikgu tulis guna mouse. Okey, nama yang positif tu ialah proton. Yang negatif ni nama dia apa? Elektron. Ya, bagus. Negatif namanya ialah elektron. Okey. So kalau elektron jumpa elektron, dia tak suka, dia akan tolak. Begitu juga dengan proton. Proton tak boleh jumpa dengan proton. Kalau dia jumpa juga, dia akan tolak. Awak buatlah macam mana pun dia akan tolak. Kalau mak awak Vanisha kena kahwin dengan Devendra tak apalah. Kalau kena kahwin dengan Devestri ke Shalini ke, mesti tak mau kan, perempuan dengan perempuan, pelik kan. Tak boleh. So dia akan menolak. Okay, ingat yang tu. So kalau positif tu perempuan, negatif tu lelaki, dia suka. Okay, so proton dan elektron dia akan saling menarik. Okay, awak pekejip mata kat pak awak. Cikgu, Okay. Ya. darah Delia nak masuk tapi dia tak boleh masuk. Oh, ya ke? Kejap cikgu tengok. Tak dengar sebab cikgu tak perasan. Tak dengar. Oh, kesian dah. Okey. Dah cikgu dah ambil dia dah. Terima kasih lah Vanisha, tolong kat cikgu. Okey. Tak dengar sebab cikgu punya laptop cikgu tak dengar. Kalau tidak dia ada bunyi ni kan apa? Ada notification. Okey. Bila kita tengok proton dan elektron, dia akan saling menarik. So nama daya dekat atas ni, daya yang tak suka ni. Tengok aku tengok hang lari tu. Yang ni kita panggil dia daya tolakan. Yang bawah ni, okey, yang bawah tu namanya ialah daya tarikan. Apa nama daya dah? Hak atas ni daya Tolakan. kan, yang bawah ni daya Tarikan. Bagus. Sekarang ni kita nak fokus kepada cas elektrostatik. Okey, bahan yang menerima apa dia? Ada soalan ke? Kalau ada soalan kena panggil cikgu 2 kali lah, takut cikgu tak perasan. Okey, bahan yang menerima elektron akan bercas negatif. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sebelum ni bahan tu sifat dia, katakan kita ada buah apple. Buah apple tak maulah dia kena benda yang logam. Okey, contohnya kita ambil sudu besi ada positif dan negatif. Okey. Bila dia terima elektron, maksudnya dia punya negatif akan bertambah. So lah ni ada elektron lagi banyak daripada positif. Bahan yang ni kita panggil dia bercas negatif. Tapi kalaulah dia ada negatif 2, positif 2, tiba-tiba negatif tu hilang, lari keluar. Jadi tinggal satu saja negatif. Okey. Tinggal satu saja negatif, jadi positif pun jadi banyak lah, katakan jadi 3. So bila ada banyak positif, negatif sikit, maksudnya dia bercas positif. Okey, yang sebelah kiri ni kita panggil dia bercas negatif. Yang sebelah kanan ni dia bercas positif. Sebab apa dia bercas positif? Sebab lagi banyak proton daripada elektron. Yang sebelah kiri ni pasal apa nama dia bercas negatif? Sebab lagi banyak elektron daripada proton. Okey, boleh ke? Faham ke apa yang cikgu contoh ni? Faham cikgu. Faham cikgu. Thank you, Okay. respon. Darah Delia tu tak boleh masuk juga. Boleh juga. Cikgu dah ambil dah dia tadi. Kejap cikgu tengok sekali lagi. Itu cikgu dah ambil dah. Dah boleh masuk ke belum Sarah?
Sarah? Tapi dia tak masuk pun dalam ni. Oh, kenapa? Cikgu dah admit dah dia. Dia guna link cikgu bagi. Lepas tu dia screenshot hantar kat saya. Dia tunjuk dia yang mula-mula masuk. Lepas tu? Lepas tu dia suruh tanya kat cikgu. Sekarang dia boleh masuk tak? Cuba tengok sekejap. Cuba tengok ada tak nama dia? Tak ada. Kenapa ni? Pelik pula. Sekejap. Kalau cikgu tengah present, dia tak boleh admit tu. Cikgu kena tutup Ustaz presentation cikgu. Kejap cikgu tengok. Vanisha, Zahra, Vanisha, Nudia Patricia, Kuhan, Devendran, Danish Shahri, Chan Zikin. Kenapa? Sarah Dilia masuk ke? Okey, tak apa kita sambung. Cikgu kan dah oh, tu dia masuk kot. Tak baik juga. Tak apalah. Bila cikgu tutup, bila cikgu tak buat apa ni? Cikgu tak buat yang besar macam ni, dia tak boleh tulis nanti. Okey. Kenapa pula dia keluar macam ni? Okey, bahan yang kehilangan elektron akan bercas positif, manakala bahan yang mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama kita kenali sebagai neutral atau tak bercas. Maksudnya kalau kita ada bahan yang positif dia sama banyak dengan negatif, yang tu kita panggil dia neutral. Kalau negatif lagi banyak, nama dia bercas negatif. Kalau positif lagi banyak, maksudnya bercas positif. Ingat kalau dia sama, kita panggil dia neutral ataupun dia tidak bercas. Tak bercas tu bukan maksudnya tak ada cas positif ke negatif. Ada, tapi bilangan positif dan negatif dia adalah sama. Inilah yang kita panggil dia bahan yang bercas positif, negatif dan neutral. Yang ni dia panggil positif sebab apa? Nampak tak yang biru tu lagi banyak daripada yang pink? Biru yang banyak tu maksudnya proton dia lagi banyak. Bila proton dia lagi banyak, dia lah menang. So kalau dia menang, nama dia bercas positif. Tengok gambar kedua pula. Gambar yang kedua ni jom kita kira yang mana lagi banyak. Yang pink ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang biru tu ada berapa? Positif ada 5. Ada 5 ke 4? 5 kan? Ada 5. Sebab cikgu nak check sekali lagi Sarah masuk. Okey, Sarah dah masuk dah. Selamat datang Sarah. Sarah dengar tak cikgu? Dengar cikgu. Okey. Sekarang kita nak tengok untuk bahan yang dikatakan bercas positif, maksud dia proton dia lagi banyak daripada elektron. Manakala untuk bahan yang bercas negatif, maksud dia elektron dia yang warna pink tu lagi banyak daripada proton yang warna biru-biru tu. Kalau neutral, maksudnya dia sama banyak. Positif iaitu proton sama banyak dengan negatif. Yang ni cikgu dah suruh buat nota kan? Siapa yang tak buat lagi, tolong buat. Check balik dalam grup kita, buat balik nota. Tolong. Sudah Yang tak buat, buat. cikgu. Bagus. Siapa yang tak buat lagi nota ni, tak boleh lah nak study balik nanti. Penting ni. Okey, ni kita tengok kesan penghasilan cas elektrostatik. Katakanlah kita ada satu kain bulu. Okey, kita ada satu kain bulu dan satu sikat. Kain bulu ni ialah satu kain yang ada cas lah maksudnya. Okey.
kain yang ada cas ni kita gosokkan dengan sikat. Okey, bila kita gosokkan dengan sikat, rupa-rupanya nanti rupa-rupanya nanti sikat tu nanti akan jadi sikat tu nanti dia boleh menarik cebisan kertas yang neutral. Cuba tengok selepas dia gosok dengan kain bulu, cebisan kertas yang kita buat koyak ataupun kita ambil tisu kita buat koyak kan, kita mula kita gosok dulu kain dengan sikat. Try dulu balik rumah nanti buat. Kain tu mesti kain yang bulu. Gosok dengan sikat. Nanti letakkan sikat tu dekat tisu. Semua tisu-tisu yang kecil, yang koyak-koyak yang kecil itu akan tertarik ke sikat. Sebab apa? Sikat yang digosok dengan kain bulu akan menerima elektron daripada kain bulu dan nanti dia akan bercas negatif. Maksudnya sifat bagi sikat ni negatif. Jadi kita tahulah benda yang negatif dia mesti akan suka pada positif. Jadi tisu yang bercas neutral tadi semua ada positif dan diri mereka. So mereka akan tertarik ke sikat. Macam magic tu. Tertarik ke sikat. Sedangkan bukannya ada magic apa pun. Itu adalah disebabkan oleh penghasilan cas elektrostatik. Okey, kita ada satu alat. Tak pasti di makmal kita ada ke tak. Nama alat ni ialah elektroskop. Fungsi elektroskop ni nak tengok sama ada bahan kita tu bercas ataupun tidak. Salah. Okay, sorry anak cikgu dia main pula. Okay, elektroskop dia ada kerajaan emas di sini. Okay, kerajaan emas ni dia sentiasa tercapah tau. Dia tercapah. Nanti dia boleh tertutup bila kita tengok. Dia ada cepel logam. Cepel logam ni tempat kita nak letak bahan kita dan penebat. So, elektroskop ialah alat yang digunakan untuk mengesan kewujudan cas elektrik pada suatu objek. Okey, cara kerja elektroskop. Katakanlah kita ada satu bahan yang neutral. Maksudnya bahan kita tu tak ada cas. Cas dia positif dan negatif. Bila kita letak je pada cepel logam atas ni, nanti dia punya cas akan mengalir. So kerajaan emas tidak mencapah kerana cas positif dan cas negatif tertarik antara satu sama lain. Katakanlah kita ada yang kedua, kerajaan emas mencapah kerana cas yang sama akan menolak. Asalnya dia positif. Lepas tu kita letakkan jalur yang bercas positif, nanti dia akan tertolak. Begitu juga dengan yang negatif. So kalau kita nak tengok, kalau dia mencapah maksudnya ada jalur yang bercas positif atau negatif. Tapi kalau dia neutral, dia tidak akan mencapah. Okay, elektroskop daun emas. Okay, sorry, terleft. Okey, elektroskop daun emas pertama dicipta oleh seorang ahli fizik, namanya adalah Abraham Bennett pada tahun 1787. Macam inilah dia punya bentuk tu. Okey. Semakin jauh pencapahan kerajaan emas, maksudnya semakin banyak kuantiti cas elektrostatik yang terkumpul dalam objek yang kita letak tu. Contoh elektrostatik dalam kehidupan harian kita. Yang pertama ialah kejadian kilat. Okey, bila kejadian kilat berlaku? Kejadian kilat ni berlaku bila angin kuat, dia tolak awan.
So berlaku geseran udara. Jadi dia adalah satu fenomena yang berkait sangat dengan cas elektrostatik, di mana geseran antara awan dan udara menyebabkan awan dicas dengan cas elektrik. Kilat berlaku kerana daya tarikan yang wujud antara cas positif pada bumi dan cas negatif pada awan. Jadi apa yang kita nampak sekarang ni ialah ada dua tempat yang berbeza tau. Dikatakan di bumi kita ni cas dia positif. Okey, di awan cas dia negatif. Bisa tarik pintu Isa? Jadi akan berlaku tarikan. Okay, maksudnya cas-cas yang banyak dekat atas langit ni dia akan turun ke bawah. Sebab itulah bila nak dekat hujan, awak jangan duduk kat luar rumah. Cari tempat berbumbung. Kita tak nampak kilat tu sampai dia datang. Masa dia tengah mai, kita tak nampak. So tengok-tengok terkena kilat. Kalau kena kilat selalunya berakhir dengan kematian. Sebab kilat ni voltan dia sangat-sangat tinggi. Maksudnya kalau kena kilat tu hangit habis badan. Okey, ni dia. Bahagian awan atas bercas positif, bahagian bawah dia bercas negatif. Bumi kita pula bercas positif. Kemudian dia bergerak laju kan. Dia bergerak, dia ada pemindahan cas. Nanti cas yang negatif ni dia akan mengalami perbezaan yang cukup besar dengan permukaan bumi punya cas. Jadi apa yang berlaku ialah sekiranya air hujan turun, ada air menitik setitik dua tu, dia akan mengalirkan cas yang berada dalam awan tadi ke bumi. Jadi pengaliran cas, sekejap lagi nak guna belah sana. So jadi pengaliran cas sangat tinggi menyebabkan kilat berlaku. Sebab tu cikgu kata tadi, sebelum hujan jangan duduk kat luar rumah sebab takut kilat kan. So bila boleh keluar rumah? Bila hujan dah betul-betul lebat. Maksudnya semua cas yang berada di awan tadi itu dan yang di bumi dah jadi sama. Jadi neutral. So bila neutral, fenomena kilat tu dah tak ada lah. Tak ada dah lagi kilat. Guruh lain. Guruh bukan kilat. Guruh adalah bunyi hasil daripada geseran ataupun hasil daripada pemindahan cas daripada langit ke bumi. Kilat datang awal sebab kilat tu dia datang dengan cahaya. Kita nampak kilat dulu, selang saat baru kita dengar kilat. Baru kita dengar guruh. Sebab guruh tu bunyi, gelombang bunyi, dia perlukan medium. So dia kena ada medium udara kat keliling kita untuk nak sampai kat kita tu. Sebenarnya dia berlaku serentak lah. Kilat dengan guruh tu berlaku serentak. Cuma kita dengar guruh bunyi lagi lambat. Okey. Konduktor kilat dipasang pada bangunan untuk menyediakan suatu lintasan bagi cas-cas elektrik daripada kilat masuk ke dalam bumi. Selalunya kita tengok ni konduktor kilat ni ada di atas bangunan. Okey. Atas bangunan yang tinggi dia letakkan konduktor kilat. Sebab apa? Sebab dia nak elakkan daripada kilat ni sambat ke tempat yang lain. Bila dia letak kat tempat yang dah sepatutnya, nanti aliran cas tu akan dibumikan, akan dimasukkan terus ke bumi. Jadi ini dapat mengelakkan kerosakan pada bangunan, kerosakan pada tempat yang tak sepatutnya ataupun terkena pada manusia atau haiwan atau pokok. So dia terus kena kat tempat paling tinggi. Kita assume hujan yang turun akan kena pada tempat paling tinggi. So nanti kilat akan kena kat sini lah. So bila kilat kena kat sini, dia punya cas akan masuk dan dialirkan ke bumi. Dia masukkan ke bumi. Cas yang sangat besar tadi tu masuk ke bumi tak apalah, sebab bumi tu dia memang penerima cas. So cara ini dapat melindungi bangunan daripada disambar kilat. Okay, seterusnya adalah mesin Wimshurst. Ialah alat yang menjana voltan tinggi. Kita ada satu mesin, ciptaan saintis untuk menghasilkan voltan tinggi. Voltan tinggi yang dalam awan tadi tu awak tak boleh
Dia jana dia sebab dia adalah hasil pergerakan awan. Sana. Okey, ini misi yang aku sebut tadi iaitu misi yang menjana voltan tinggi. Dia nak hasilkan voltan yang tinggi kena ada pergerakan lah. Okey, penyelesaian masalah harian berkaitan elektrostatik. Skrin TV cepat berhabuk kerana cas negatif pada habuk tertarik ke cas positif pada skrin TV. Maksudnya masa kita on TV kita tu, dia dah tarik dah habuk-habuk kat keliling. So kita kena cuci dia guna kain mikro gentian yang merupakan bahan anti elektrostatik supaya skrin TV kita tak cepat berhabuk. Kita ambil, kita sapu. Okay, jangan guna kain lembap tau. Sebab nanti kalau kita guna kain lembap, bila dia basah, akan tinggalkan corak yang tak elok dekat skrin TV kita. Tak cantik lah. Okay, arus elektrik. Cas elektrik diperlukan untuk membolehkan peralatan elektrik berfungsi. Okay. Tenaga yang diperlukan untuk mengalirkan arus elektrik boleh dijana daripada sumber-sumber seperti penjana elektrik, sel kering dan sel suria. Pesongan penunjuk galvanometer menunjukkan kewujudan arus elektrik. Arus elektrik boleh ditakrifkan sebagai kadar pengaliran cas elektrik melalui satu konduktor. Kita ada dua alat nak tunjukkan kewujudan arus elektrik. Yang pertama nama dia ammeter, yang kedua galvanometer. Galvanometer ni untuk kes arus ulang-alik dan arus yang sangat kecil nilai dia. Kalau ammeter ni arus dia arus terus dan arus yang bernilai lebih daripada miliampere lah. Ini pula adalah alat untuk mengukur voltan, namanya adalah voltmeter. Kalau ini voltmeter, cerita pasal ammeter. Okey, kalau voltmeter dalam dia huruf A. Okey, dalam dia huruf A. Pengaliran menggunakan ammeter, nama unit bagi elektrik arus elektrik adalah ampere ataupun ampere. Sebut dia ampere ataupun ampere. Simbol dia adalah A. Macam cikgu nak kata macam ni. Ada berapa ringgit? Saya ada RM5. 5 tu nilai. Ringgit tu arus. Okey. Ada duit banyak mana? Saya ada 5 kupang. Kupang tu adalah dia punya unit dia. Okey. So ampere ni adalah unit untuk arus. So kalau kita kata banyak mana arus dia? 5. 5 apa? 5 ampere. Okey. 5 ampere maksudnya 5 ampere unit. Dia bagi ampere tu adalah unit untuk arus. Manakala untuk mencari voltan ialah beza ukur kebayaan antara dua titik. Kita guna alat yang sebelah kanan ni, namanya adalah voltmeter. Kalau ammeter tadi nak ukur arus, voltmeter digunakan nak ukur beza kebayaan ataupun voltan. So apa hubungan antara arus, voltan dan rintangan? Keupayaan sesuatu konduktor untuk menghadkan atau menentang aliran arus dikenali sebagai rintangan. Arus yang nak masuk tu kena kacau. Adalah benda kacau kat tengah-tengah laluan dia tu, kita panggil dia rintangan. Rintangan ni dia ada unit dia. Kalau arus tadi unit dia ampere, volt beza keupayaan unit dia volts, rintangan unit dia adalah ohm. Okey, sebut dia ohm tapi dia punya simbol dia kepala sotong ni. Macam kepala sotong. Perintang piawai mempunyai rintangan yang tetap, manakala perintang boleh ubah atau restart mempunyai rintangan yang boleh diubah. Maksudnya, kalau kita belajar dalam RBT, kita ada perintang yang ada nilai dah. Berapa ohm Tapi kalau dalam makmal kita guna rheostat. Rheostat ni kita boleh ubah-ubah dia. Dia tak ada nombor, tapi kita boleh dapatkan nilai rintangan dia daripada formula V sama dengan IR. So nak cari R, kita kita guna formula ni V per A. Sekejap lagi cikgu bagi nota ni tau. So hubungan antara arus, voltan dan rintangan, kita boleh guna segitiga ni.
VIR ni. Kalau nak cari V, awak tutup V. Awak tutup V. Kita tutup V. So, apa yang kita nampak? IR kan? So, V, V sama dengan IR. Okay, kalau nak cari I, padam I, so V per R. Okay. Kalau nak cari R, V per contohkan. R. Kalau kita nak cari R, R sama dengan V per I. Okay, macam tu lah. So, apa yang kita nak cari, kita tutup dulu. Okay, hubungan antara arus, voltan dan rintangan ni, arus yang mengalir melalui litar berkurang apabila rintangan bertambah. Apabila voltan yang besar melintasi litar, kuantiti arus yang mengalir melalui litar juga meningkat. Jadi hubungan dia dikenali sebagai hukum Ohm. Hubungan antara satu sama lain ni kita panggil dia hukum Ohm. Okey, hukum Ohm kata apa? Hukum Ohm kata bahawa arus elektrik yang mengalir melalui satu konduktor adalah berkadar terus dengan voltan yang melintasi dua hujung konduktor dengan syarat suhu dan keadaan fizik yang lain adalah tetap. Dia nak kata arus berkadar langsung dengan voltan. Lagi tinggi arus, lagi tinggilah voltan dia. Ni kaedah dia. Kalau kita nak cari V, kita tutup V, kita dapat V sama dengan IR. Duduk sebelah-sebelah, masukin darab. Nak cari I pula V duduk atas, R duduk bawah, maksudnya V per R. Dan nak cari R, V per I. Nota ni buat lagi? Nota ni Belum. buat ke belum? Belum. Belum. Sekejap cikgu bagi Pengaliran arus elektrik dari litar besi ke litar selari ni kita akan belajar pada minggu depan. Okey? So setakat itu saja untuk hari ni. Okey, ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Ada. Okey, so hari ni saya lagi buat nota. Lepas tu kita akan buat latihan formatif. Cikgu bagi Okey. jawapan latihan formatif. Cikgu, Okey. data yang ni minggu lepas saya sudah hantar dekat cikgu. Tak. Tapi ada yang V sama IR ni tak siap lagi kan? Dah buat ke belum? Ya cikgu, yang ni saja yang tak siap. Yang ni je kan? Sikit lagi lah. Lepas tu Toy buat latihan formatif lah hari ni Okey cikgu. Okey. Bye-bye semua. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okay.